Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat berpuasa hari ini. Okey, hari ni kita berkesempatan untuk berkongsi lagi berkaitan dengan menjawab soalan zon masa dunia. Soalan zon masa dunia ni sebenarnya kita jumpa dalam topik tahun 6. Jadi dia soalan ni macam susah sikit nak tackle. Jadi kita tengok sebenarnya ada kaedah mudah untuk kita tackle soalan zon masa dunia. Cuma kita tahu dekat mana kita nak cari maklumat yang diperlukan semasa menjawab soalan untuk kita mengira. Okey, jadi kita kongsikan, okey yang ini ada serba sedikit berkaitan dengan diri saya. Kita teruskan lagi. Untuk bengkel hari ni, ketetapan masa dia adalah selama 30 minit. Tapi kita macam mula lambat sikit, mungkin dia akan drag ke depan sikit. Kemudian kalau boleh bersedialah dengan kertas dan pensel untuk mencatat dan mengira. Dan satu lagi sila mutekan suara anda tu sebab saya akan buat rakaman sepanjang bengkel ni supaya tak ada gangguan suara dari awak. Kemudian segala bahan ataupun video ni nanti akan teacher naikkan di channel YouTube teacher dan grup Telegram. Grup Telegram Matematik Kubang Pasu seperti di bawah ni. Ada dekat bawah ni nampak. Okey. Jadi kita mulakan bengkel kita. Teknik menjawab soalan zon masa dunia menggunakan konsat. Okey, konsat. Nanti teacher cerita apa dia konsat ni. Okey. Sebelum kita nak berkenalan dengan konsat bila kita nak menjawab soalan zon masa dunia ni, kita kena pasti dulu bila dalam soalan zon masa dunia, awak perlu cari 3 maklumat ini. Okey, 3 maklumat ni. Sekejap ya. Kita perlu cari 3 maklumat ni. Saya dah senaraikan. Maklumat yang pertama yang awak perlu cari adalah kenal pasti pasangan, tempat dan masanya. Dalam soalan nanti, maklumat yang akan diberikan, dia akan bagi satu tempat dan dia akan bagi masa untuk tempat tu. Itu pasangan yang kita kena cari. Dalam soalan dia akan bagi satu. Okey, masa dan tempat untuk masa itu. Okey, pasangan itu kita kena pasti. Kemudian yang kedua, kita kena pasti timur dan barat. Dia akan beri juga dalam soalan maklumat berkaitan negara itu atau sesuatu tempat itu berada di timur atau di barat pada tempat pasangan masa yang awal tadi yang kita perlu cari untuk nombor 1 ni. Bila nombor 2 kita kena pasti timur atau barat tempat yang kita kena cari tu. Okey, kemudian yang ketiga barulah awak cari dalam soalan beza masa. Maklumat beza masa ni akan diberikan juga dalam soalan. Okey, jadi awak kena pandai nak kena pasti 3 benda ni. Okay, bila dah kena pasti 3 benda ni, kita akan masukkan dalam konsat. Okay, apa dia konsat? Konsat ini sebenarnya singkatan kepada kotak zon masa dunia. Okay, saya buat satu rajah berkaitan dengan zon masa dunia untuk kita selesaikan. Okay, macam ni contoh rajah konsat tu. Okay. Dia lebih kurang macam ni lah. Tengah-tengah ni dia ada satu garisan yang menghubungkan pasangan tempat dan masa. Okay. Tempat dan masa. Kita tengok dekat sini. Untuk nombor 1 ni tadi, awak perlu mengenal pasti pasangan tempat dan masa. Dah kenal pasti, awak akan masukkan dalam kotak bahagian tempat untuk nama dia. Kemudian untuk masa dia awak masukkan dekat bawah ni yang ada saya tulis masa. Okey, kemudian nombor 2 yang awak perlu kenal pasti adalah timur dan barat. Timur dan barat ni kedudukan negara atau tempat yang dia suruh awak cari masa dia. Okey, katakan dia kata Malaysia berada di sebelah timur sesuatu negara. Okey, sesuatu negara tu kita dah letak dah di tengah-tengah ni. Jadi Malaysia berada di sebelah timur, dia bagi tahu dah berada di sebelah timur. Jadi dekat mana awak nak tulis Malaysia, awak akan tulis dalam kotak ni.
Dalam kotak yang ini kita akan tulis Malaysia sebab apa? Sebab dia berada di sebelah timur. Dekat rajah ni dia bagi dah timur dan barat. Okey, belah kanan timur, belah barat adalah belah kiri pula adalah barat. Dan dekat mana kita nak tulis beza masa? Beza masa awak akan tulis di bahagian ni. Disebabkan kita tulis tadi belah timur, jadi isikan beza masa sebelah timur. Jadi yang sebelah barat ni kita tak guna untuk soalan itu. Kita akan banyak guna sebelah timur. Okay, lagi satu pada rajah konsat, okay, dia ada bagi tahu kita timur operasi tambah, barat operasi tolak. Okay, kita tengok dekat sini. Barat ni sebenarnya cara saya nak minta murid saya ingat, saya maklumkan, okey, barat mula dengan huruf apa? Saya tanya mereka. Okey, pelakon jawab, mula dengan huruf B, teacher. Okey, B. Jadi saya kata B sebenarnya awak boleh ingat adalah untuk beza. Beza untuk operasi tolak. Itu kaedah kita nak mengingat. Negara berada di sebelah barat, operasi yang akan kita guna nanti adalah operasi tolak. Okey. Jadi, kalau untuk timur, saya tanya balik. Saya tanya juga, timur mula dengan huruf apa? Huruf T, teacher. Okey, huruf T. Jadi, ingat huruf T untuk operasi tambah. Jadi, awak kena set dalam kepala otak awak, dalam fikiran awak, timur kita akan guna operasi tambah. Barat kita akan guna operasi tolak. Kita nak tolak atau kita nak tambah apa? Okey, dari rajah komsat ni nanti kita akan tengok. Oh, negara ni berada di sebelah timur. Jadi kita akan guna operasi tambah. Apa yang kita nak tambahkan? Kita akan tambahkan dua ni. Ni. Nampak tak anak panah yang teacher buat tu? Kita akan tambahkan beza masa dan masa yang dekat bawah ni. Bila awak tambahkan, awak akan dapatlah jawapan dia. Tapi kalau kita isi lengkapkan di sebelah barat, kita akan tambahkan beza masa yang sebelah barat dengan masa yang dekat bawah. Bukan, silap. Tambah pula dah. Kita akan tolakkan, sebab dia duduk belah barat kan. Kita akan tolakkan beza masa dengan masa yang sebelah bawah ni. Jadi kegunaan rajah konsat ni nak menentukan awak nak tolak, awak nak kena tambah ke, lepas tu awak nak kena tolak atau tambah apa dia. Pentingnya untuk awak ingat benda ini. Kita akan tolak atau kita akan menambah masa dengan beza masa. Dua ni. Masa dengan beza masa. Okey? Ini berkenalan dengan rajah konsat. Sekarang kita tengok contoh soalan. Okey. Untuk yang pertama ni, ini semua teacher ambil dari buku teks sebab kalau saya nak cari pun dalam UPSR, dia tak ada lagi soalan zon masa dunia. Jadi kita berpandukan buku teks. Okay? Dalam buku teks ni, untuk contoh pertama, dia mana bagi dekat kita. Dia kata waktu di Kuala Lumpur mendahului 8 jam daripada waktu di London. Okay. Waktu di Osaka pula mendahului 1 jam daripada waktu di Kuala Lumpur. Kata kunci dia bagi dekat situ, yang tu. Mendahului 8 jam. Kuala Lumpur mendahului 8 jam daripada waktu di London. Dan waktu di Osaka pula mendahului 1 jam daripada waktu di Kuala Lumpur. Jadi, awak kena tahu mendahului bermaksud lebih awal. Okey? Mendahului maksudnya masa dia lebih cepat, lebih awal. Okey? Jadi bila dia lebih awal bermaksud dia berada di sebelah timur. Pengetahuan ini pun perlu ada pada awak. Okey, mendahului maksudnya lebih awal dan kedudukan negara itu berada di sebelah timur. Okey. Lepas tu tengok budak lelaki ni dia bagi tahu apa? Jadi beza masa di antara Kuala Lumpur dengan London, okey tadi budak perempuan ni kata waktu di Kuala Lumpur mendahului 8 jam. Jadi beza masa Kuala Lumpur dan London ialah 8 jam. Awak kena kenal pasti apa dia beza masa. Beza masa benda waktu yang mendahului.
atau waktu yang terkemudian tu, itu adalah beza masa. Dia akan bagi maklumat tu dalam soalan. Okey, ada lagi satu, maklumat di Osaka pula berbeza 1 jam berbanding waktu di Kuala Lumpur. 1 jam ni adalah beza masa Osaka dan Kuala Lumpur. 8 jam yang tadi ni adalah beza masa London dan Kuala Lumpur. So, awak kena tahu dekat mana nak cari beza masa. Okay, kita tengok soalan ini. Berpandukan contoh di A tadi, yang kita nampak dekat A tadi awal yang ada 2 orang budak bercakap tadi. Dia tanya pukul berapakah di Malaysia? Dia tanya apa ni? Di Malaysia, jika waktu di London, United Kingdom pukul 3 PM. PM ni 3 petang lah. Okey. Kemudian, dia bagi pula maklumat kat kita, Malaysia berada di sebelah timur. Dan beza masa ialah 8 jam. Okay. Maklumat yang kita perlu cari, tu teacher dah tolong garis dah dekat awak. Waktu di London, maklumat yang kita, soalan tanya waktu di Malaysia. Jika waktu di London pukul 3 petang. Okey, sekarang ni saya nak ingatkan balik tadi 3 perkara yang teacher maklum awal tadi. Perkara yang perlu awak cari adalah kenal pasti pasangan tempat dan masa. Dekat mana yang pasangan tempat dan masa dekat atas ni? Cari satu tempat yang dia bagi pasangan masa dia. So awak pun cari dalam soalan. Mesti ada maklumat tu dalam soalan. Dia akan bagi. So kita pun cari. Waktu Malaysia ada tak? Tak ada, dia tak bagi. So dia bagi satu lagi tempat London. London dia bagi tak masa. Dia bagi masa London. Pukul 3 petang. So London dan 3 petang itu adalah pasangan tempat dan masa. Ada dalam soalan. Kemudian nombor 2, kenal pasti timur dan barat. Dalam soalan ni dia bagi tahu perkataan timur. Dia kata Malaysia berada di sebelah timur. So dia dah nyatakan timur. So kita takkan guna barat. Kita akan letak dalam rajah konsat nanti berada di sebelah timur. Dan kenal pasti beza masa. Beza masa pun dia dah bagi dah. Beza masa ialah 8 jam. Tadi dalam soalan tadi dia bagi kan dekat rajah awal tu. Okey, kita keluarkan rajah konsat kita. Kita nak masukkan. Okey. Kalau rajah konsat ni awak tak lukis cantik macam ni pun tak apa. Janji ada garisan di tengah-tengah, kiri dan kanan ada beza masa dan awak kena pasti barat dan timur ni awak letak siap-siap. Okey? Sekarang ni kita masuk maklumat yang pertama. Kena pasti pasangan tempat dan masa. Saya pun tadi dah cakap dah. Pasangan tempat dan masa dia adalah London. Kemudian pukul 3 petang. Masukkan. Teacher masukkan dah London 3 petang dalam rajah konsat. Kemudian teacher masukkan pula kena pasti timur dan barat. Dia dah kata dah, dia suruh cari Malaysia. Masa di Malaysia tapi dia bagi tahu Malaysia berada di sebelah timur. So masukkan Malaysia di sini. Di sebelah timur. Jangan pergi tulis belah barat ni. Dia dah bagi dah belah timur. So awak letak dekat rajah konsat belah timur. Okey, apa lagi maklumat nak kena masuk? Kena pasti beza masa. So kita masukkan beza masa belah timur. Jangan letak belah barat. Beza masa 8 jam. Teacher masuk dah. 8 jam. Jadi operasi yang kita nak guna untuk selesaikan, kita akan guna operasi apa? Kita akan guna operasi tambah sebab ia berada di sebelah timur. Jadi cara membuat penyelesaian kita akan guna palang T. Kalau saya sebut palang T dengan anak-anak saya tak tahu mungkin cikgu awak ada sebut guna nama lain benda ni. Ada yang saya jumpa dia kata yang ini kapal terbang teacher. Yang ini orang teacher. Ikutlah tak apa. Apa saja istilah yang cikgu awak panggil sebenarnya inilah jalan kira yang kita nak guna. Okey, palang T. Kalau saya panggil dia palang T. Saya buat dah palang T, jam dan minit. Macam selalulah tulis. Okey, kena pasti masa ada 2 masa. Kita nak kena tambah.
kita akan kena atas tu kita akan letak masa yang bawah dan yang beza masa ni kita akan letak di bawah dia. Saya masukkan. Ada syarat dia. Masa mesti dalam sistem 24 jam. 3 PM dalam sistem 24 jam. Berapa ya? Pukul berapa ya? Betul. Kita akan letak macam tu. 3 PM sebenarnya jam 15. Sifar-sifar kan? Masukkan. Kemudian letak operasi tambah. Sebab kita tahu sebelah timur kena tambah. Dan tambahkan dengan apa? Tambahkan dengan beza masa 8 jam. Kita dah masukkan. Apa lagi nak tunggu? Kira lah. Kita akan kira. So awak pun kira bersama saya. Dah dapat dah jawapan awak? Jawapan yang teacher nak bagi yang ni. Sama tak dengan saya? Sepatutnya awak boleh dapat sama dengan saya sebab dia senang saja. Belah minit tak perlu tambah. Sebab dia dah memang sifar, so sifar. Belah jam je yang kita tambah, kita akan dapat 23. Tapi perlu diingat, kita tak boleh letak macam ni. Awak kena bawa keluar jawapan di tepi dalam bentuk masa yang betul. Sebab dia tanya pukul berapa masa di Malaysia. So kita tulis. Sama ada dalam sistem 24 jam ataupun dalam sistem 12 jam. Antara dua ni. Jam 23 ataupun 11 PM. Boleh? Alhamdulillah. Teacher harapkan soalan pertama nampak jelas bila guna rajah konsat. Kita tengok soalan lagi. Contoh yang seterusnya. Kita tengok yang ini. Dekat sini dia bagi dekat kita satu soalan juga. Kita kena pasti masalah. Kita fahamkan soalan. Kita keluarkan isi penting. Dan kita masukkan dalam rajah konsat. Lepas tu kita boleh kena pasti nak kena tambah ataupun nak kena tolak. So kita fahamkan soalan dulu. Nyatakan tarikh dan waktu di Kuala Lumpur jika waktu di Osaka ialah jam 0.30 pada 31 Mac 2017 berpandukan contoh di A. Contoh di A yang tadi tu dialog dua orang budak tadi. Sekarang ni kita masih guna contoh yang tadi. Kita tengok lagi. Malaysia berada di sebelah barat berbanding Osaka. Satu maklumat. Beza masa ialah 1 jam. Jadi kita tengok maklumat dah ada. Saya gariskan dekat situ untuk awak. Kemudian yang bawah tu. Maklumat 3 yang perlu kita kena pasti. Kena pasti pasangan tempat dan masa. Kena pasti timur atau barat. Dan kena pasti beza masa. Ada tak dalam soalan? Ada. So, kita keluarkan rajah konsat kita. Kita akan masukkan. Isi dulu tempat dan masa yang tengah-tengah ni. Tempat dan masa yang berpasangan. Yang dia bagi. Dia bagi kat sini. Waktu di Osaka ialah jam 0.30. Jadi, kan ada pasangan dia. Tempat dan masa. Masukkan. Lepas tu dia tambahlah tarikh kat bawah ni sebab dia bagi maklumat tarikh. So saya letak kat bawah ni 31 Mac 2017. Saya letak bawah ni juga. Bawah masa. Kedua, kita kena cari apa? Kita kenal pasti timur atau barat. Dia bagi tak maklumat Malaysia berada di sebelah barat berbanding Osaka. Jadi nak letak mana Malaysia? Letak sebelah barat dalam kotak sebelah kiri. Kita masukkan Malaysia di situ. Apa lagi yang perlu kita cari? Kena pasti beza masa. Berapa beza masa dalam soalan? 1 jam. Masukkanlah pula bahagian barat. Jangan usik bahagian timur. Sebab Malaysia yang kita tulis tadi dah letak di bahagian barat. So, masuk kat situ 1 jam. Jadi, semua berat belah barat. Operasi apa nak guna belah barat? Operasi tolak. Cara macam mana kita nak selesaikan? Kita akan guna palang T. So, keluarkan palang T kita. Isi maklumat. Apa yang awak nak kena isi? Kena isi dalam sistem 24 jam. Betul dah. Tapi apa dia? Jam ni masa yang di bawah dan juga beza
masa. Okey. Kita isikan. Dia jadi macam tu. Okey, bila saya masukkan jam sifar-sifar belah minit 30. Kemudian beza masa pula 1 jam saya masukkan belah bawah. Operasi tolak. Macam mana nak tolak ni? Minit kita boleh tolak. Tapi jam tak cukup ni. Sifar tolak 1. Nak buat macam mana? Okey, awak tengok. Tarikh dia 31 hari bulan 3 2017. Jadi kita akan pinjam. Tapi kita akan pinjam dari hari sebelumnya. Jadi bila kita pinjam dari hari sebelumnya, dapatlah dekat sini 24. Sebab dia ambil dari hari sebelumnya kan. Hari sebelumnya adalah 24 jam. Kita masukkan dekat situ 24. Kita pinjam dah. Okey, nanti hari dah berubah, hari akan patah balik ke belakang. Okey. So baru kita boleh tolak. 30 tolak sifar. Kita dapat 30. 24 tolak 1. Kita dapat 23. Jadi kita dapatlah dekat sini. 23, 30. Jangan lupa keluarkan balik jawapan. Okey, teacher keluarkan. Dia jadi macam tu. Jam 23, 30 ataupun 11.30 PM. Tarikh dia macam mana tadi? Tarikh dia dah kata tahu tadi kan? Kena pergi ke belakang sehari. So tarikh dia akan jadi 30 hari bulan 3 2017. Okey, boleh? Mudah kan? Okey, kita tengok lagi contoh. Okey. Menara jam di Auckland menunjukkan waktu 4 jam lebih awal daripada waktu di menara jam Bukit Fraser. Ni gambar jam Bukit Fraser. Pernah pergi Bukit Fraser tak? Sejuk tau tempat dia. Okey. Menara jam Bukit Fraser menunjukkan pukul berapa ni? Dalam soalan pun dia dah bagi tahu dah. Menara jam Bukit Fraser menunjukkan pukul 10.15 pagi. Okey, dia tambah maklumat pagi. Kalau kita tengok rajah kita nampak pukul saja. Kita tak tahu malam ke, siang ke kan. Tapi nampaklah sini ada biru-biru ni, dia siang, pagi lah. Okey. Kemudian dia suruh kita cari waktu di Auckland. So kita kenal pasti Auckland berada di belah mana. Okey. So, awak kena guna maklumat lebih awal. Ingat tak? Sebelum ni teacher maklum dah, lebih awal tu sebenarnya mendahului. Mendahului duduk belah mana? Siapa ingat? Okay, nanti kita jawab. Kenal pasti 3 perkara. Okey? Pasangan tempat dan masa. Ada tak pasangan tempat dan masa? Dalam soalan, jumpa tak? Masa dan tempat. Dekat mana yang ada? Ni ada Bukit Fraser dan waktu dia 10.15 pagi. Okey, kemudian kena pasti timur dan barat. Kita guna maklumat lebih awal. Teacher dah maklum dah tadi awal-awal tadi. Lebih awal sebenarnya mendahului. Mendahului sebenarnya berada di sebelah timur. Yang itu penting untuk awak ingat. Dan beza masa, dia bagi dah. Beza masa 4 jam lebih awal. So beza masa dia 4 jam lah. Kita masukkan dalam rajah konsep kita. Masukkan dulu tempat dan masa. Okey, satu pasangan tempat dan masa yang ada. Kita jumpa dah tadi. Bukit Fraser dan jam 10.15 pagi. So, masukkan. Masuk dalam tu. Okey, teacher dah tolong masuk dah. Kalau awak lukis sendiri pun, awak masukkan macam tu. Kemudian dia suruh cari masa di mana? Masa di Auckland. So kita nak tulis Auckland tu di mana? Belah timur atau belah barat. Kita proses lagi maklumat. Cari benda yang boleh trigger, yang boleh cetuskan di mana awak boleh tahu timur atau barat. So kita jumpa perkataan lebih awal. Lebih awal ni mendahului. Mendahului tadi berada di sebelah timur. So kita letak Auckland di sebelah timur. Nampak? Okey. Apa lagi maklumat kena bubuh? Beza masa. Apa beza masa di situ?
4 jam. So masukkan beza masa. Sekarang ni dia berat belah mana? Dia berat belah timur. Jadi operasi yang kita nak guna, operasi tambah. Cara penyelesaian kita, palang T. Okay, kita buat palang T kita. Jam dan minit. Masukkan masa awak. Okay, apa dia? Masa yang tadi 10.15. Masuk dalam tu. Tapi mesti ingat. Dalam sistem 24 jam. Okay, dalam sistem 24 jam, 10.15 sebenarnya, 10.15 pagi ni pukul berapa? Macam tu je, sama je. AM pagi. Jam 10.15. Okay, masukkan. Dan beza masa dia 4 jam. So letak dekat 4. 4 ni letak dekat jam. Operasi kita adalah tambah. Okay, so kita tambah. 15 tambah sifar-sifar. 15 lah. 10 tambah 4. 14. Jadi, keluarkan jawapan. Jawapan kita akan jadi jam 14.15 ataupun pukul 2.15 PM. Kan mudah? Senang kan? Tapi awak kena pandai atau latih diri awak kenal pasti 3 perkara yang teacher kata awal-awal tadi. Okey? Okey, ada satu lagi contoh untuk awak sebelum kita tamatkan kelas kita. Okey, ada satu lagi. Okey, kita tengok. Argentina berada di sebelah barat dari Malaysia. Okey, beza masa di antara kedua-dua negara itu ialah 13 jam. Tentukan waktu dan hari di Argentina sekiranya di Malaysia pukul 9.40 AM hari Khamis. Soalan dia pattern lebih kurang macam tu je. Tapi kena pasti 3 perkara. Kita pun cari. Oh, dia bagi tahu Argentina berada di sebelah barat. Ada dah maklumat timur dan barat. So dia barat. Kemudian beza masa 13 jam. Maklumat beza masa pun ada dah. Lagi Malaysia pukul 9.40 AM. Dah ada dah pasangan, tempat dan masa. Okey, kita dah cukup dah maklumat 3-3 ni. Keluarkan rajah Komsat. Masukkan maklumat. Okey, pasangan tempat dan masa Malaysia dan 9.40. So masukkan hari Khamis. So teacher letak Khamis lah sebab dia bagi maklumat hari Khamis. So letak bawah ni. Okey, kedua. Dia bagi kat kita barat. Argentina berada di sebelah barat. So tulis belah mana Argentina? Belah barat. Masukkan dekat situ. Argentina belah barat. Apa lagi maklumat yang perlu ada? Beza masa. Mana beza masa? Ni 13 jam. Masukkan 13 jam. Operasi apa yang kita nak guna bila berat ke sebelah barat ni? Operasi tolak. Penyelesaian kita palang T. Okey, masukkan palang T. Masa kita masuk dalam palang T mesti dalam sistem 24 jam. 9.40 AM. Berapa ya dalam sistem 24 jam? Sama kan? Okey, jam 9.40 tambah 13. Oh, tambah pula dah. Tolak 13. Belah barat tu. Tolak. Jangan silap. Okey, mulut teacher nak sebut tambah pula. Okey. Kita dapat yang ini. Kita nak menolak. Bahagian minit tak ada masalah. Tapi bahagian jam ni tak cukup nak tolak. Macam tadi juga, awak perlu pinjam dari hari yang sebelumnya. Okey, hari yang sebelumnya, dia akan dapat berapa? Dia akan dapat 24 dan tambah balik dengan 9. Asal 9 kan? Kita dapat 24, 9 tambah 24, 33. So ganti 33 atas ni. Awal tadi 9. Gantikan, bila tambah 24, dia jadi 33. Sekarang ni baru boleh tolak. Cukup untuk tolak. So kita tolak. Kita dapat yang ni. 33 tolak 13. Kita dapat 20. Bahagian minit pula 40 minit. So jawapan kita bawa keluar ke tepi. Kita akan dapat jam 20.40. Okey.
ataupun 8.40 PM. Masa, betul dah. Hari jadi hari apa? Patah balik ke belakang tadi sebab kita pinjam. Jadi hari ada kan jadi hari Rabu. Siap dah. Itulah jawapannya. Okey, boleh? Mudah. Ada lagi tak soalan? Ada satu lagi lah. Okey, kita jawab satu lagi. Last question for you. Okey, beza masa di antara Kuala Lumpur dengan Sydney ialah 2 jam. Sydney berada di sebelah timur. Jika waktu di Kuala Lumpur ialah jam 16.00, pukul berapakah waktu di Sydney? Okey, kena pasti isi penting. Beza masa, dia bagi dah 2 jam. Sydney berada di sebelah timur. Dia bagi dah dekat kita. So jangan confuse. Nak letak barat ke nak letak timur. Dia dah bagi dah sebelah timur. Okey. Kemudian cari pasangan. Pasangan, tempat dan masa. Tu. Kuala Lumpur ialah jam 16.00. Kena pasti dah. Tiga-tiga tu masukkan pada rajah Komsat. Okey. Isi dulu tempat dan masa pasangan itu. Kita ada tadi Kuala Lumpur dan masa dia. Masukkan Kuala Lumpur dan masa dia. Sidah. Okey. Kedua, kena pasti timur dan barat. Okey, mana timur ke barat ke? Ni timur. Timur. Jadi kita akan letak belah timur. Nak letak tempat apa? Dia suruh cari apa ni? Masa kat mana ni? Masa kat mana? Masa kat Sydney. So letak Sydney kat sini. Belah timur, Sydney. Okey. Apa lagi maklumat yang kita perlu letak? Beza masa. Okey, beza masa 2 jam. Tak 2 jam kat situ. Berat sebelah timur. Kotak kita berat sebelah timur. So, operasi nak guna operasi tambah. Cara penyelesaian, palang T. Okey. Masukkan masa dan juga beza masa dalam palang T kita. Operasi kita tambah. Tapi mesti dalam sistem 24 jam. Dia dah bagi dalam sistem 24 jam. Kita bubuh saja terus. Tak payah buat penukaran unit sistem 24 jam. Macam tu. 16. Kemudian bawah dia 2. Minit tak ada penilai. So kita tambahkan. Kita dapat 18.00. Keluarkan jawapan awak ke tepi. Jam 18.00. Jam 18. Okey. Ataupun pukul 6 PM. Itu saja. Nampak? Okey. Boleh? Sebenarnya kan soalan zon masa dunia ni bila cerita dalam kelas kan murid-murid selalu kata susahlah teacher tak faham lah. Tak nampak lah. Lagi satu tak tahulah nak letak dia sebenarnya timur ke barat ke. Sebenarnya jangan susah hati. Dalam soalan dia dah bagi dah. Dia akan cakap belah timur ke belah barat ke. Dia bagi dah dekat awak, okey? Tak perlu fikir macam nak kena hafal peta dunia ke nak jawab soalan ni. Tak. Soalan zon masa dunia, awak kena pasti 3 perkara yang teacher pesan tadi. Kena pasti 3 perkara, masukkan dalam rajah konsep dan dia akan membantu awak untuk tentukan sama ada nak tambah ataupun nak tolak. Okey, boleh? Dah lajak dah masa kita ni. Ada lagi tak soalan? Tak ada dah. Okey, saya rasa sampai di situ saja perkongsian saya berkaitan dengan cara menjawab zon masa dunia. Soalan zon masa dunia, kita menggunakan kaedah konsep. Okey, kotak konsep tadi. Kotak zon masa dunia. Dan saya harapkan kaedah yang teacher kongsikan ni akan membantu awak jika ada soalan yang keluar berkaitan dengan zon masa dunia. Okey. Video ni memang teacher buat rakaman, jadi nanti saya akan masukkan dalam grup Telegram seperti yang ada tertera ni. Awak boleh masuk dalam tu untuk jadi ahli, dialu-alukan, tak ada masalah. Saya pun akan kongsikan sebarang slide ni pun saya akan kongsikan dalam tu, okey. Jadi rasanya itu saja perkongsian teacher. Jika ada masalah apa-apa boleh bertanya di dalam grup Telegram sebab yang ini memang kita buat 30 minit sahaja. Okey, selamat berpuasa, selamat menyambut bulan Ramadan.
Dan sekejap lagi pun nak berbuka, teacher ucap siap-siap selamat berbuka puasa dan laksanakan arahan kerajaan sentiasa berada di rumah. Stay at home, stay safe. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye.